Allahu Akbar, Isya 4 rakaat. Itu dikiaskan termasuk dengan jam dan sebagainya. Kita dah tahu dah kita tersangkut dalam kesusahan yang cukup dahsyat, maka kita tahu kita akan terlepas, maka kita boleh jamak tamat dengan syarat ahyanan, dengan syarat kadang-kadang sahaja. Jangan tuan-tuan seronok senyum ya. Dah, kadang-kadang saja. Kalau kita tahu dah kita always jam, tuan-tuan kena berhenti solat di mana-mana, kemudian teruskan perjalanan kita. Wallahu a'lam. Soal. Kalau kita solat, ada macam anak buat benda yang bahaya, patut kita berhenti tu bukan? Baik, tuan-tuan tengah solat, anak buat benda yang meluar daripada dugaan. Macam mana keadaan? Dia tengok Gusti ke, dia pergi undertaker dia ke? Atau benda ni pernah berlaku di zaman Nabi. Tapi tengah solat, masuk kala jengking dalam rumah Nabi. Nabi tengah solat, Nabi dia tengah duduk tahiyat, masuk kala jengking. Kebetulan tapi Nabi SAW ada slipper, Nabi ketuk kala jengking tu bagi mati. Kemudian Nabi teruskan solat. Ini yang dipanggil solatul khauf juga, solat dalam ketakutan. Macam tadi lah, kita tengah solat, anak kita tengah main. Betul tak tuan-tuan? Tengah main. Kalau jengking mungkin tak masuk dah. Contoh paling kita boleh buat paling senang, mungkin ada lipan masuk. Tuan-tuan tengah solat, anak tuan-tuan main, lipan masuk. Tuan-tuan nak berubah, tengok lipan tu. Nabi SAW anjurkan kepada kita solatul khauf, solat dalam ketakutan. Tuan-tuan boleh bangun, waktu tu badan kita tidak menghadap ke kiblat ke, perbuatan lebih pada 3 perbuatan pun boleh. Ambillah mana-mana apa ke benda, katok lipan tu bagi mati, kemudian teruskan solat. Tuan-tuan, bukan Ustaz Cokodok ni ajak dah. Hadis Nabi SAW. Boleh kita ketuk sampai mati, teruskan solat. Yang tak boleh kita cakap, itu tak boleh. Ketuk-ketuk, ya Allah tak mati lagi. Tak boleh. Itu memang tak boleh lah. Ataupun kita bergerak yang tak perlu katok-katok dah, ambil penyapu sapu dulu. Memang tak boleh. Sekadar yang perlu saja. Termasuk benda tadi, kita tengah solat, anak kita nak keluar dan sebagainya, boleh tinggal solat, ambil, kemudian letak dalam bilik dan sebagainya, teruskan solat. Sebagaimana Nabi dalam hadis diceritakan, Nabi tengah solat, Aisyah balik ke rumah, ketuk pintu waktu malam. Nabi rasa takut dan sebagainya, Nabi jalan-jalan, Nabi buka pintu, Aisyah masuk, Nabi teruskan solat. Tuan-tuan jangan buat dengar saja dulu. Bab ni kita cerita lain kali. Sagi dia dengar isteri dia balik, dia pun jalan buka pintu, baru balik ke? Allahu a'lam. Soal. Nanti ada soalan tuan-tuan tanya lepas pukul 11 nanti, insya-Allah. Saya nak sambung dulu. Seorang pesakit diabetes yang buat diabetes sebelum waktu zuhur dan habis dia selepas waktu asar. Dan benda ni bukan kadang-kadang tapi semua hidup dia lah. Jadi macam mana? Baik, macam mana keadaan dia? Dia ni orang yang sakit apa? Dialisi dan sebagainya. Kalau dia masuk apa dia? Untuk apa? Cuci darah dan sebagainya, tertinggal solat. Dia dalam keadaan macam ni, dia kena cari pertama waktu yang bukan solat. Ni disebut oleh Dr. Karim Zaidan, cari waktu yang bukan waktu solat. Untuk apa dia? Dialisi dan sebagainya. Tahu tak? Tapi kalau terpaksa dan sebagainya, dia ni orang yang dipanggil memang keadaan dia macam tu, maka dia termasuk dalam golongan yang Islam bagi rukhsah, dia boleh buat jamak tamam. Sebagaimana Islam bagi rukhsah, orang yang sakit tak ada harapan nak sembuh, Islam bagi keringanan, dia tidak perlu lagi berpuasa. Maka apa yang dia perlu buat, yang tu kita cerita pada bulan Ogos nanti. Allahu a'lam. Habis tuan-tuan. Baik, kemudian seterusnya ialah apa yang kita namakan istiqbalul Kaabah. Apa yang namakan, iaitu apa yang kita namakan sufuf. Cara penyusunan saf. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, ketika solat Nabi kata sawwu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min iqamatis solah. Nabi tuan-tuan sekalian, belum daripada Nabi solat, tuan-tuan ingatlah kalau kita jadi imam di rumah ke, di masjid ke, di surau, ni adalah sunnah Nabi. Tuan-tuan jadi imam, sebelum daripada angkat takbir, ketika mana lepas daripada qamat,
Habis saja qomat, sebelum angkat takbir, tuan-tuan kena berpaling ke belakang, tengok susunan saf sambil menyebut sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min iqamatis salah. Betul bahasa Arab, tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Betul dan luruskan barisan. Tengok mana kosong, masuk dalam barisan. Tak sedap sangat. Yeah. Betul dan luruskan soft. Yang tu bunyi sedap sikit. Sakit tuan-tuan tengok saya pelik, nampak tak? Okey, betul dan masuk dalam soft. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, yang sunnah sebut ialah imam, bukan Bilal. Kadang-kadang ada Bilal, tuan-tuan, dia sibuk-sibuk lah. Nampak tak? Dia dapat elah tak termasuk, tuan-tuan sebut tu. Soft. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul tak? Tuan-tuan beritahu kepada dia, elang dia tak include dengan sebut soft. Yang sunnah sebut soft ialah orang yang jadi imam. Orang yang jadi imam, soft. Sawu sufufakum fa inna taswitu sufuf min iqamati salah. Dan dalam hadis lain Nabi kata apa dia? Sawu sufufakum wala takhtalifu fa takhlifu qulubakum wa suddul khalal walinu baina ikhwanikum wala tatruku furujani syayatin. Nabi akan sebut betul dan luruskan saf. Apa maksud betul dan luruskan saf? Apa maksud betul dan luruskan saf? Tuan-tuan tengok tempat kita ni. Dia ada garisan ni siap-siap dah, kotak-kotak ni. Untuk apa tuan-tuan sekalian? Untuk apa? Ada orang bila dia datang solat, dia duduk di sini. Nampak tak? Besar sikit tempat ni. Dia terus duduk di sini. Tuan-tuan, orang yang duduk di sini, tuan-tuan, nampak tak? Dia sekadar berada dalam saf. Apa yang dinamakan lurus dan rapatkan saf, pertama yang dinamakan luruskan saf, zaman Nabi akan tarik dengan pedang Nabi garisan ataupun saf. Nabi tarik, sahabat semua, mereka akan letakkan tumit hujung mereka, tumit kaki, mereka akan letakkan dengan garisan yang paling terakhir. Ni yang dinamakan pertama sekali, kita luruskan saf. Kita tengok di belakang tu ada gambar raja. Cukup bagus tu. Siapa yang lekat tu, Masya Allah. Itu adalah cara Nabi kita SAW. Ni yang kita namakan, apa dia? Luruskan saf. Yang dinamakan rapatkan saf macam mana, tuan-tuan? Rapatkan saf ni gambar raja. Saya ambil kepada tuan-tuan di belakang sana. Ni dinamakan, nampak tak? Nampak perut saya ke? Okey, ni tuan-tuan sekalian, apa yang kita sebut tadi, luruskan saf, ialah kaki tumit kita berada dengan garisan paling belakang. Yang dinamakan rapatkan saf, Nu'man al-Bashir menyebut dalam hadis Tirmizi, bila Nabi sebut sedemikian, para sahabat merapatkan bau dengan bau sahabat yang lain. Merapatkan bau dengan bau sahabat yang lain. Dan yang kedua, mereka merapatkan kaki dengan kaki sahabat yang lain. Dan bila kita renggang macam ni, Nabi kata renggang macam ni ialah furuj syayatin. Ruang kosong ni, syaitan masuk, ganggu kita, menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Mai, bagus sekali lagi saudara kita. Saya tunjuk. Nu'man al-Bashir kata bila Nabi kata lurus dan rapatkan saf, pada sahabat ni mereka rapatkan bau dengan bau. Dan mereka rapatkan kaki mereka dengan kaki mereka macam ni. Inilah tuan-tuan cara susunan yang paling tepat sekali. Yang kita solat macam ni, furuj, ruang ni, ruang syaitan ganggu menyebabkan kita tidak khusyuk dalam solat. Kalau boleh, ikutlah sunnah Nabi baginda SAW. Rapat antara kaki dengan kaki dan bau dengan bau. Saya mula-mula masa ke Pakistan, tuan-tuan. Sahabat kita pun tak pernah, tak tahu, kita pun tak pernah mengaji benda ni, hadis Nabi.